وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وإن كانت نيتك وقصدك فيما بينك وبين الله تعالى من تعلم العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Bidayatul Hidayah karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kalau dalam kitab ada di tangan-tangan itu ya, kita tu pada muka surat 2. Nah, muka surat 2 perenggai yang kedua. Sambungnya hak gitu. Setelah mana Imam Ghazali kata kalau mengaji ilmu ni, menuntut ilmu agama ni kerana niatnya untuk bermegah-megah. Untuk nak bermegah-megah, untuk bertanding, untuk nampak lebih hebat daripada orang lain, dan untuk berdebat dengan ulama ke, atau supaya muka-muka manusia tu semua berpaling pada kita ke, ataupun dengan sebab ilmu tu kita dapat hipung, orang panggil harta dunia, wa jam'ahu tamid dunia. Maka kata Imam Ghazali, sebenarnya mu tu duduk tengah usaha nak menghancurkan agamamu sendiri. Dan mencelakakan dirimu sendiri. Dan mu tu jual akhiratmu dengan duniamu. Maka menega ilmu tu menega yang rugi. Bahkan tok guru mu tu ialah salah seorang daripada orang yang menolongkan kemaksiatanmu. Dan bersekutu tok gurumu pada kerugianmu. Hingga akhir itu. Situ. Kemudian hari ini sambung lagi. Jadi artinya janganlah. Jangan dalam hati kita bila kita menuntut ilmu agama ni li gharadid dunya, kerana nak tujuan dunia.
Sama ada dunia tu dengan makna kita nak supaya muka manusia semua berpaling pada kita, hormat kepada kita, ta'zim pada kita. Nah, ataupun kita nak buat bertanding, nak menjuarai daripada orang lain, atau nak berdebat dengan ulama, nak megah di atas orang jahil, tak kira. Ataupun kita nak hipung harta dunia dengan ilmu agama yang kita cari, maka jangan. Ini sengaja Imam Ghazali sebut perkara-perkara yang perlu kita takhalli dulu. Takhalli ni artinya kita cuci dulu hati kita daripada perkara tersebut. Kemudian barulah hari ni nak masuk tahalli dia panggil. Kerana orang panggil kaedahnya takhalli qabla tahalli. Cuci dulu sebelum kita ngisi, supaya kita nak bubuh susu dalam gelas. Kalau gelas tu ada tahi cicok lah, tahi tikuh lah. Tergamuk kita nak buh gitu dari susu, pas nak minum air tu. Tidaklah. Maka kita cuci dulu. Cuci, proses cuci itulah dipanggil takhalli dia panggil. Takhalli. Lepas cuci dah bekas cawan kita atau gelas kita daripada kotor-kotoran najis, barulah kita isikan susu, dipanggil tahalli. Itu dah. Tahalli. Jadi takhalli qabla tahalli. Takhalli dulu, cuci dulu sebelum kita hias. Tu lagu tu. Mandi dulu sebelum kita nak bedok boreh make up ke apa. Tak tahu ni. Tu. Jangan bangun-bangun pagi terus pergi make up lalu. Mandi dak. Pak kaki duduk pejabat dekat berasa jangok, berasa segak. Padahal duduk bang busuk wawa atau apa nampak semak busuk banget. Rupa-rupa tak mandi. Ni. Mandi dulu baru make up, baru bedok boreh ke apa. Gitu lah. Sama. Cuci dulu, takhalli dulu sebelum kita nak tahalli. Hatta dalam wirid kita lepas semaya tu kita diajar takhalli dulu. Baru tahalli. Mana? Ucap tasbih, tahmid, takbir tu. Tasbih tu takhalli. Subhanallah, subhanallah. Apa subhanallah? Yakni kita i'tiqad dalam hati tersuci dan maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Itu takhalli tu. Apa sahaja terlitah dalam hati kita Tuhan tu serupa dengan makhluk, tentu tidak. Itu dia panggil takhalli. Lepas kita takhalli, mana? Subhanallah, subhanallah. 3 kali. Barulah tahalli. Mana tahalli? Alhamdulillah. Tahmid itu tahalli. Mana isbat kata segala kepujian, segala hak lebih, segala hak molek, segala hak comel ni semua lillahi ay mustahiqun lillah, hak milik mutlak Allah Taala. Itu dia panggil takhalli, tahalli. Barulah tajalli. Terakhir tu baru tajalli tu bukan hijab kita tu. Itu semata-mata biju diwal karam lillah. Semata-mata kurniaan lipoh anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi proses takhalli tahalli ni dia panggil mujahadah. Tu mujahadah. Mana? Jid wal ijtihad. Bersisi lengan bercawak kotak. Apa maksud? Kinayah daripada bersungguh kita lawan nafsu dan syaitan yang ada dalam diri kita. Karena nafsu syaitan inilah musuh bagi kita sebenarnya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu ni kata Tuhan, hei manusia, ialah musuh yang terang-terangan, yang nyata. Nafsu Nabi kata inna a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. A'da aduwika, sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu. Bahkan kata ulama, siapa yang menyangka kata ada lagi musuh hak terlebih berseteru daripada nafsu dia sendiri. Man zanna annalahu a'dan aduwuhu min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Gitu lebih kurangnya bunyi. Siapa-siapa yang menyangka kata ada bagi dia tu musuh seteru yang lebih berseteru daripada nafsu dia sendiri, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Ya sedikit yang sebenarnya kenal diri dia. Kurang kenal lagi diri dia sebenarnya.
Seorang yang kenal, sebetul-betul kenal diri dia, pasti dia akan tahu sebenar-benar musuh yang lebih berseterunya ialah nafsu kita tu sendiri. Bahkan lebih jahat dia daripada syaitan tadi. Lebih jahat dia daripada syaitan. Ya, kalau syaitan ni khatir syaitaniyah, kalau dia bisik gapo dalam perut hati kita tu, dia mari dengan tidak senjuh. Orang kata mari tidak senjuh, tidak ngak dak. Dia mari dengan slow and steady. Itu nak cek kata khatir syaitaniyah, bisikan daripada syaitan. Contoh, syaitan mari bisik, buat maksiat ni sedap. Lah dia mari bisik. Dia tak mari dengar wak, dia tak mari tu. Mari lah. Jadi kalau kita lawan, astaghfirullahalazim. Ya biar tu berat sangat kot maksiat tu. Mai maksiat lain pula. Hak ni ingat sikit kot. Buat maksiat ni sereh yang mai lain pula. Ya gitu syaitan ni. Dia tak kira asal mana-mana maksiat saja selesai masalah dia. Bahkan tujuan dia paling tinggi sekali bukan kita buat maksiat sahaja. Bahkan kita tu kufur. Kufur dengan Allah Taala. Wa qala syaitan lil insan ukfur. Kata syaitan, hasud syaitan akan manusia ni, kufurlah olehmu. Falamma kafara, tatak kalau mana kafir sungguh manusia, barulah akhirat esok, inni bari'um minka, aku tak kenal mu. Syaitan kata, aku lepas diri mu, aku tak kenal mu siapa. Aku tak kenal mu. Moga akhirat esok manusia salah ke syaitan. Padahal hak jahat sengotinya bukan syaitan. Syaitan jahat tak? Jahat, tapi hak jahat sengoti. Sebenar-benar jahat nafsu kita sendiri. Tapi akhirat esok bila Tuhan, mana mu ini, mana mu kufur ni, apa mu? Kita kata syaitan lah ni Tuhan. Kita nyalah ke syaitan. Syaitan lah kau ni. Natan syaitan, awak jumpa ke syaitan ni. Natan syaitan. Hei, aku tak kenal mu. Inni bari'um minka, aku tak kenal mu. Inni akhafullah rabbal alamin. Syaitan kata, aku pun takut ke Tuhan semesta alam ni. Tu syaitan kata gitu. Sebab tu syaitan dia takut, dia buat kerja dia mana? Hasud kita tu lah. Tu kerja syaitan. Tuhan buat syaitan ni hasud. Goda, buat mari bisikan-bisikan untuk deraka dengan Tuhan sehingga kita jatuh kufur. Itu kerja syaitan. Dan syaitan tak pernah berehat. Dia tak pernah berehat. Dia tak ada rehat mata. Pergi makan nasi kabu lu ke 2 buku tak ada. Ni seokok segerik lu ke 2 bata tak ada. Setiap masa, setiap saat, setiap nafas, dia duduk tipu la uwiyannahum ajma'in. Itu hak tujuan tuk dia iblisnya kata, pasti hei Tuhan, qala rabbi izzatika la uwiyannahum ajma'in. Kata iblisnya, dengan keagungan engkau wahai Allah, pasti aku akan menyesatkan semua anak cucu cicit tu ada. Itu dia bersumpah dah. Dia oleh kerana tu syaitan ni, tentera iblis syaitan ni dia tidak akan berehat sehingga kita kufur. Sehingga kita kufur. Itu dia panggil khatir syaitaniyah. Kalau khatir nafsaniyah, bisikan nafsu, dia tidak lagu tu. Bisikan nafsu ni dia mari dengan secara mendesak. Nak buat cepat. Ya gitu. Kata Imam Ahmad Ad-Dardiri dalam kitab Syarah Qaridatil Bahiyah, dia kata seumpama budak-budak nak sesuatu benda dengan mak opak dia. Anak-anak kita halus cek tu kan. Kalau nak mainan apa, barang-barang apa, sudah. Kalau tak beli dia berguling batin dalam kedai tu. Dia berguling batin, nak main atrome tu, nak juga tak kira. Sudah kita pula, aduh lah, malu kau orang. Tak apa beli ya. Jadi gitu. Tu seperti itulah khatir syaitan nafsaniyah. Khatir nafsu. Yang merengek-rengek seperti kanak-kanak yang nak sesuatu daripada ibu bapa dia. Kalau bahasa maksiat yang mari mak, buat cepat, tak tahu dah ni. Gi, no, cepat, gi, kena buat juga aku ke mana cepat. Ya gitu. Kalau mari lagu tu, berombok-rombok dada kita, bahasa tak sedap duduk, panas pedih, cocok menikah, tu nafsu dah tu. Tu nafsu dah tu nak jaga. Khatir nafsaniyah. Syaitan je tulus siuk ya. Muka hangat sangat, syaitan siuk. Sebab apa? Sebab nafsu tu hak terlalu jahat sekali. Sebab tu kata ulama, tawaqqa nafsaka
Beringat-ingat dengan nafsu engkau. Nah, la ta'man ghawailiha. Jangan engkau berasa aman dengan tipu daya nafsu. Kalau kita mengaji kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali hurai, tipu daya nafsu siapa kita tak suka-suka. Apa aku pun tipu ke nafsu juga. Haluh tipu daya dia tu. Nah, jangan kamu berasa aman dengan tipu daya nafsu. Kerana apa? Li'anna nafsal insan, kerana sesungguhnya nafsu seorang manusia itu akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana, terlebih keji dan terlebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Tu nak ayat weh. Nafsu saya seorang ni, tak seorang lain lah, takut ada wali-wali. Dah lah ni, dah ni. Nafsu hamba seorang ni, kalau nak banding dengan 70 ekor syaitan, jahat nafsu hamba lagi. Tu nafsu seorang manusia, jangan main. Tu maka kerana tu hidup kita ni tak terlepas daripada mujahadah. Tu dia panggil proses tahalli ni memerlukan kepada mujahadatun nafsi. Berlawan dengan nafsu kita, berlawan dengan syaitan kita. Bersungguh-sungguh. Tu sehinggalah Allah Taala buka jalan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, bersusah payah, bersisi lengan, bercawak kotan di jalan kami ni. Jalan nak menuju sebenar-benar menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, bukan setakat buat ibadat zahir saja, bahkan batin dalam ibadat tu ada ubudiyah, bahkan batin bagi ubudiyah, ubudah dengan Allah Ta'ala. Maka kalau dia bersungguh-sungguh, Tuhan kata lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjuk, kami akan sapa ke lanahdiyannahum, hidayah tu ni Pani Ghazali nak sebut pani, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan menyapa ke mereka itu subulana, akan jalan-jalan kami. Tapi syaratnya kena mujahadah. Sebab tu kata Imam Junaid Baghdadi, raisu hadhihi taifah, ketua bagi ulama-ulama ini tasawuf ni. Kita mengaji ni kita tasawuf ni sebenarnya. Hamba berbelak acu dulu yang minta kita ilmu tauhid sebab 20. Tiba-tiba tanya kita apa? Bidayatul Hidayah. Sudah. Dulu yang kata nak ngajar, minta ustaz ngajar tauhid sifat 20 kata. Boleh. Kita apa? Duk lama Bidayatul Hidayah ustaz. Pelik kita jadi. Ni bukan kitab sifat 20 ni. Ni kitab ilmu tasawuf. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ketua ulama tasawuf? Dia kata man zayyana zahirahu bil mujahadati. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah, menghiasi zahir diri dia dengan mujahadah. Man zayyana, barang siapa yang menghiaslah ia, barang siapa zahirahu, akan zahir tubuh badan dia ni, bil mujahadati, dengan mujahadah. Aplikasinya ialah mujahadah. Inti daripada aplikasi mujahadah tu takhalli dan tahalli ni. Siapa yang bersungguh-sungguh takhalli, perkara-perkara yang dicela oleh Allah Ta'ala, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang dimurka oleh Allah Ta'ala, yang dikeji oleh Allah Ta'ala, dan tahalli, bersepakat menghiasi dengan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah, yang dianjurkan oleh syarak, yang dipuji oleh Tuhan. Hassanallahu sa'irahu bil musyahadati, pasti Allah mempercantikkan batin hati dia dengan tajalli, dengan musyahadah. Musyahadah tu dia panggil tajalli tu. Mata hati dia terbuka. Musyahadah ni makna pandang dengan mata hati. Celak mata hati terbuka, selesai masalah. Kita ni dia jadi malas semaya, malas baca Quran, malas mengaji, malas berzikir. Sebab apa? Sebab mata hati kita tak berapa nak terbuka. Kalau terbuka pun rabung, tak berapa nampak mana, gagal. Tu mata hati tak terbuka tu lah duk nampak dunia ni sebenar. Kesenangan dunia ni sebenar, harta dunia ni sebenar. Gapo lagi weh? Kemasyhuran dunia ni sebenar, pangkat dunia ni sebenar, kekuasaan dunia ni sebenar. Maka dia pun berebut duk cari tu. Padahal dunia ni tidak sebenar. Tidak sebenar apa tak sebenar? Sementara. Darul ibtilak, tepat Tuhan uji kita. Bukan duk kekal selama. Hak sebenar-benar kekalnya mana? Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal.
Hak tu hak sebenar. Tapi oleh kerana mata hati kita tak nampak, nah, basirah kita tu buta, basar kita tu jelek, maka kita tak nampak hak sebenar tu sebenar, hak palsu tu palsu, hak batil tu batil. Nah, mana hak sebenar? Allah tu sebenar. Allah tu al-haq. Nah, mati tu sebenar. Su'al muka nakir dalam kubur tu sebenar. Kubur tu satu taman, taman syurga, satu lubang, lubang neraka tu sebenar. Nah, ditiup sangkakala yang kedua, bangkit balik kita daripada kubur masing-masing, tu sebenar. Dihalau kita ke mahsyar untuk kita dihipung, dihisap oleh Allah Ta'ala, tu sebenar. Ditimbang neraca amal kita di atas racing mizan, tu sebenar. Diberi buku catatan tanya kanan, tanya kiri, tu sebenar. Niti di atas titian sirak yang halus, lebih daripada halus rambut, lebih tajam daripada pedang, yang mana ada orang panggil kalalip, pengait, orang nak kait kaki kita bila meniti tu biar jatuh dalam lubang neraka. Itu sebenar. Dan sebanyak mana syahwat yang kita ikut, sebanyak itulah kalalip, pengait tu akan mengait kaki kita. Itu sebenar. Neraka tu sebenar. Syurga tu sebenar. Tapi hak sebenar-sebenar tu, al-haq tu tak nampak al-haq. Sebab apa? Sebab hati kita tu gabung. Atau tak gabung, berat lagi, buta terus, buta hati dia bagi dia tu ni. Tu berat lagi. Wala a'yadzubillahi min zalik. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, afaman kana fi hadhihi al-a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta, a'ma situ a'mal basirah. A'ma yang mula-mula tu buta mata hati tu. Bukan buta mata kepala, nyanyi kau buta mata kepala kan? Itu ujian bagi dia. Tuhan kata mana-mana orang yang buta basirah, mata hati dia di dunia, fahuwa fil akhirati a'ma, maka akhirat esok buta pula mata kepala. A'ma yang kedua tu basar dia panggil. A'ma yang pertama basirah. Basirah mata hati. Basar mata kepala. Jadi mana-mana orang yang buta mata hati, buta mata kepala akhirat. Lagu tu. Buta mata kepala di dunia ni tak apa. Bukan tak apa warna, kuranglah sikit nikmat, tapi ujian bagi diri dia. Kalau dia sabar, banyak pahala. Kita orang celak mari maya di masjid Jumaat, dengan orang buta mari maya di masjid, sama ke qada pahala? Tak sama. Tetap lebih dia. Sebab apa? Sebab dia susah. Nak bergagal jalan, nak mari bergapo, bahaya tengah jalan bergapo, mari kereta tepuh lori lenyek ke bergapo, payah. Mereka tak nampak. Maka as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala ni Nabi kata sekadar kepenatan. Sebanyak mana kepenatan dia, kesusah payah dia. Jadi semakin payah, semakin banyak pahala. Tu ujian bagi dia. Bahkan kalau buta di dunia ni, masih lagi boleh pakai tukak. Kalau ada anak beranak, boleh pakai usung, boleh pakai bibik, boleh pakai piping. Tapi kalau buta akhirat, habis. Habis. Tak ada orang nak percaya dah weh. Walau beranak ada, tapi akhirat ni bukan tempat anak beranak. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Itu dalam Quran sebut kan? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari tersebut, hari yang larilah saudara daripada saudaranya, ibu bapa daripada anaknya, suami daripada isteri, isteri daripada suami. Sahabat handa berapa tak kena habis. Masing-masing nafsi. Masing-masing memang betul-betul jaga diri sendiri. Tak usah bercara orang lain. Walaupun bakit dengan telanjang bogel, Aisyah tanya Rasulullah, duk malu ke Rasulullah duk bakit telanjang bogel ni? Duk tengok, besar ni hak dia ni. Tak malu ke Rasulullah? Hei, Rasulullah kata tak ada nak bercara orang dah. Tak ada nak bercara orang dah. Masing-masing duk bercara hati sendiri. Itu tak kena adik-beradik, tak kena saudara mara, tak kena sahabat anda, tak kena mak opak, tak kena anak, tak kena siapa-siapa, tak kena anak murid tok guru apa, tak kena habis. Masing-masing cara hati sendiri. Pasal apa nak tolong kalau kita bakit di ni mana ni section apa 19. Kalau kita mati di insya-Allah section 19 ni tanah sinilah kita. Betul tak? Tiup sangkakala yang kedua bakit sini. Lepas tu nak pergi ke mahsyar tu, tidak dekat, jauh. Jalan kita.
Dengan buta-buta mata kepala dok nak bibit gapo ha sudah. Lagu mana aku cuba fikir. Buta mata kepala akhirat tu lebih susah daripada buta mata kepala di dunia, di dunia. Di dunia, kalau kita buta mata kepala masih ada orang panggil kemudahan pertolongan. Nah, tapi kalau buta mata kepala akhirat tak ada siapa nak tolong dah. Sebab apa buta mata kepala akhirat tu? Sebab buta mata hati di dunia, di dunia. Tu dah. Fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka sesatlah perjalanan dia nak balik kepada mahsyar. Tengok. Jadi kalau orang baca talqin zaman dulu, ramai orang baca talqin kalau orang mati kat ni. Nah, zaman lah ni jauh orang kampus sepuluh muka ubang gitu ya, tanda-tanda kelik gitu ya. Nah, zaman dulu orang baca talqin, biasa dengar kan orang baca talqin, dia sebut mati itu sebenar. Nah, soal muka nakil dalam kubur itu sebenar. Nah, ajalah tu. Tapi kita tak nampak sebenar. Sebab apa? Sebab hati kita kurang terbuka matanya. Nah, kita hak nampak sebenarnya apa? Ni dunia ni. Kesenangan dunia, kemasyhuran dunia, kemewahan dunia. Hak ni hak sebenar. Habis. Baik. Sambungnya lagi. Maka kalau gitu kata Imam Ghazali hari ininya, wa in kanat niyyatuka wa qasduka, dan jikalau adalah niat engkau, wa qasduka, tuju hati engkau. Niat engkau, tuju hati engkau, fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi, pada barang di antara engkau dan di antara Allah Ta'ala daripada menuntuti ilmu itu. Apa niat engkau dalam menuntuti ilmu, dalam ngaji ilmu agama ni? Mu niat gapo? Hatimu nak ke gapo? Hatimu tu tuju ke gapo? Al hidayata, akan hidayah. Apa hidayah? Nah, nanti hidayah nanti ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Ustaz sebelum disebut gitu kan. Nah, hidayah ni ada dua. Pertama hidayatul ammah, yang kedua dipanggil hidayatul khassah. Nah, hidayah secara umum dan hidayah secara khusus. Apa hidayah itu? Nah, dia panggil al-muwasil, jalan yang menyampai, sesuatu yang menyampai. Itu dia panggil hidayah. Nah, secara umumnya hidayah yang umum tu, hidayatul khassah tu dia panggil al-muwasil ila dinil Islam. Itu dia panggil. Tuhan menyampaikan seorang itu kepada agama Islam. Mana dia masuk Islam. Gitu. Itu dia panggil hidayatul ammah, hidayah umum. Dah. Jadi orang yang bukan Islam, masuk Islam. Kita tahu tu. Allah, Tuhan wi hidayah ke dia wi. Tuhan apa? Tuhan menyampaikan dia kepada agama Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Itu kan? Mana-mana orang Tuhan kata yang Tuhan pelapangkan dada dia untuk agama Islam, maka dia duduk di atas cahaya Tuhan. Petunjuk Tuhan. Gitu dah. Tuhan yang menyampaikan dia boleh masuk Islam. Masuk. Sebab tu kita ni hak Islam jak dituk nenek ni kena bersyukur banyak. Tu jangan duk kata Islam keturunan je kita ni, jangan. Kena syukur banyaklah Islam keturunan. Lagu mana syukur banyak? Syukur gitu. Bukan. Syukur di atas Islam keturunan ni makna kita mengaji agama Islam tu. Jangan duduk dalam agama dengan keadaan bodoh jahil gitu, jangan. Sebab agama ni bukan dibina dengan semata-mata munasabah akal, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Agama ni dibina dengan ilmu. Dinuna bunyan wa 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli. Agama kita ni ialah ilmu. Bukan munasabah akal, bukan. Ni banyak. Ambo duk tengok dalam Facebook, dia mau duk viral video ada budak tak tahulah hari mana. Video di TikTok. Sebelum ni video dia viral tu pakai serba pelak-pelak, serba besar lagi pada serba hamba ni. Serba tu lah, serba ni macam-macam serba Nabi Sulaiman lah, gapo tak tahulah. Biar ke dia lah budak tu.
Kemarinnya tengok hak berat sikit. Nah, beratlah. Dia berkecek. Dia kata mana? Dia kata manusia ni sebenarnya alien ni sebenarnya. Nah, alien. Sebab tu ada tu turun daripada langit supaya alien ya. Dan tu ada ni ialah hak last sekali Adam yang diciptakan oleh Allah Taala, hak paling berteknologi. Sebelum pada tu ada lagi Adam yang lain. Ya ada season dia. Astagfirullahalazim. Ini apa benda cerita ni? Nah, khurafat apa yang awak reka ni? Tapi pakai serupan tu hanya. Nah, di TikTok ni orang panggil ustaz belaka berjujuk. Ustaz. Ambil ilmu di mana lagu tu? Ni bahaya. Bahaya ni akhir zaman ni. Orang hak tidak ustaz, bos serupan, bos janggut 2-3 orang sikit. Jadi ustaz dah orang panggil. Ngaji di mana, siapa tok guru dia, tak ada duk cek dah berapa dah. Pakai you boleh sebut Quran sepatas lidah. Selesai masalah. Ustaz selalu. Jangan. Nah, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Tilik siasat. Fanzuru tu makna bukan suruh tilik tengok gini. Tengok tu tengok dah ni ustaz. Nah, bukan tilik gitu. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, musiasat kepada siapa mu ambil agama mu tu. Gitu. Siasat kata nak mengaji agama ni. Dia ngaji di mana? Siapa tu guru dia? Madrasah dia mana? Tak pernah mengaji, tak pernah madrasah, tak pernah mondok, tak pernah tiba-tiba jadi ustaz. Macam mana itu? Nah? Ni ramai itu. Lepas tu mula kecap karuk. Karuk lah tu orang panggil. Ni. Ni orang banyak tengok DVD ke apa tahu cerita yang putih Netflix ke berapa berkali ya. Nah. Jadi Adam ni ada banyak season. Dulu ada dah Adam satu season makhluknya. Nah, habis binasa tu Tuhan buat Adam lain pula. Lepas tu habis binasa ada lain lah kali. Adam hak kita ni, Adam. Hak tu hak terbaik sekali. Bani tak ada lah Adam. Hai. Aduh, tu cerita karut-marut tu. Nah. Cerita karut-marut ambil di filem apa? Nah, filem orang putih dalam Netflix boleh jadi. Bukan daripada agama dak. Kita duk bergelar syekh lah, tuan guru lah, duk panggil ustaz lah, macam-macam. Naik bersapa lah jadi. Saya syekh dah ni. Orang panggil syekh dah saya. Tuan guru dah saya ni. Padahal keilmuan tidak setara pun dengan tok guru. Jauh. Jangan kata tok guru, ustaz pun tak layak. Dah fardu ain tak lepas. Nah, ajam dah karut-marut kepada anak murid, pada penonton anak murid dia. Nah, tu roh boleh masuk pindah dari tubuh orang tu. Karut tu. Tu Syiah Ismailiyah Batiniyah tu. Bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tu. Nah, bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa pun hak bercakap, maka unzur ila ma qala. Mu kena tilik apa hak dia kata. Wala tanzur ila man qala. Jangan mu tilik serba janggut dia jangan. Kerana hak tu mudah kena tipu. Serba janggut kopiah. Ada ubah-ubah sikit nampak kering warok. Nampak masya-Allah. Ni hebat ni. Nak ni. Bukan. Jangan tilik situ. Tilik apa hak dia kata tu. Kena ke tak kena? Nak tahu mana ustaz kena tak? Nak tahu di mana kita sendiri kena mengaji lah. Kalau kita sendiri tak mengaji tak tahu kena tak kena. Pakai telai pula begitu jaga apa orang raya. Nah? Tu ramai lagu tu. Bahkan apabila kita tegur kata, ni tak betul ni, salah akidah ni. Nah? Mana boleh iktikad lagu ni? Walaupun kita kata dia tidak ingkar dengan wujudnya hari akhirat. Sebab asal yang berpegang dengan tanah suhul arwah dipanggil, berpindah-pindah roh ni, puak-puak palasipah, puak-puak palasipah yang mikir sendiri. Yang mikir, lepas mati jadi apa tak kira kosong gitu je. Fikir-fikir tak tembuh. Dia kata lepas mati maknanya kita akan lahir semula, tapi tidak jadi manusia, jadi makhluk-makhluk lain. Jadi lembu ke kubah ke gajah ke rimau ke dinosaur ke anjing ke ikutlah. Nah. Jadi kalau dia buat baik, beramal dengan amalan yang bagus, baik sampai satu juru tidak buat khianat ke orang, tika mana hayat hidup dia sebagai manusia, maka bila mati jadi kupu-kupu ke ramo-ramo ke ni kucing comel ke jadi lagu tu. Nah, tapi kalau tika mana hidup ni jahat, tolo bengong, maka bila mati jadilah dia menata-menata hak keji, anjing ke babi ke berapa, ya reka itu. Nah,
Lepas tu tiko mana jadi babi tu kalau dia juruh balik, naik pula martabat dia, bila mati jadi babi jadi benda lain pula. Jadi gitulah sama-sama. Akhirat ada tak? Tak ada akhirat. Tu kafir. Kafir dengan sebab tak ada akhirat. Nah. Ada pun hak masuk menyusup dalam agama Islam ni. Ada akhirat. Akhirat ada, mati. Tapi bila bangkit, tidak bangkit dengan jasad. Nak bangkit jasad gua, jasad banyak roh ya. Nah, roh satu ya. Nah, ni saya ni, bila tentu roh saya ni, saya tak tahu. Roh masuk tubuh saya ni siapa tahu. Seni normal boleh jadi. Seni ahli boleh jadi. Nah, jadi tubuh tu banyak. Roh saya. Tu. Bahaya tu i'tikad lagu tu. Pegangan kufur tu. Maka bila tiup sangka kala yang kedua, bakit seretak dah. Seretak bakit. Pas kalau roh tu tubuh jasad tu banyak, nak bakit mana? Cuba. Melila roh Abu Bakar As-Siddiq. Sudah nak masuk tubuh mana ni? Sudah lah. Gitu. Akhirnya jasad tak ada dah. Makan ulat dalam kubur. Lepas tu bangkit hanya dengan roh. Kafir dah i'tikad tu. Kafir tu. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan puak falsafah. Sebab puak falsafah ingkar 3 perkara ni. Mana? Ilmu Allah mengetahui dengan secara detail. Falsafah kata tidak. Tuhan cara tahu umum-umum gitu ya. Tuhan tahu rambut kita tahu. Berapa helai rambut bulu tak tahu Tuhan. Banyak sangat. Letih nak bila. Kafir tak pasal apa? Kafir. Nah, wahudusu awalimi. Alam ini baharu. Kata pasal apa? Tidak. Alam ini qadim. Semula jadi begini. Tak ada Tuhan menjadi. Jadi sama sedia kala dengan Tuhan. Dah. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dihimpun kita dengan jasad yang sebelumnya kita sebagai mayit. Kata pasal apa? Tidak. Kita dihimpun hanya roh saja. Jasad hancur lebur makan ulat dalam kubur. Tak boleh nak bakit dah. Kafir tak dia? Kafir. Tapi bila kita tegur lagu tu, habis ya. Follower ni kata, awak siapa ni? PU je. PU je. Ustaz kapung je. Nah, kami ni tuan guru ni, syekh. Sudah. Habis ya. Ini bahaya. Nah, tu bahaya nak ayat weh. Maka sebab tu kita mengaji ilmu agama ni niat betul molek. Tengok. Kata Imam Ghazali nya kalau mu niat, mu tuju hatimu, mu nak hatimu tu dengan menuntut ilmu agama tu al-hidayata akan petunjuk. Hidayah. Tu dipanggil hidayah dengan makna umum tadi. Al-muwasilu ila dinil Islam. Nah, tu dipanggil hidayatul ammah. Satu lagi dipanggil hidayatul khassah. Dah duduk dalam Islam dah. Tak perlu hidayah dah kah? Perlu lagi. Hak hidayatul ammah tadi, hak dalam Quran kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat Nabi, kita semua samalah. Tidak dapat menyampaikan manusia kepada Islam kepada siapa yang kamu kasih. Tak dapat. Nabi kasih ke pokok saudara Nabi. Tapi ada je pokok saudara Nabi mati kafir. Tu. Nabi kasih ke Abu Talib. Jumhur ulama mengatakan Abu Talib mati tidak masuk Islam. Walaupun ada di sana yang mengatakan masuk Islam, seumpama mufti mazhab Syafi'i Mekah Al-Mukarramah Said Zaini bin Dahlan. Said Zaini Dahlan Asy-Syafi'i Al-Hasani. Dia karya satu kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Dia karya satu kitab nak ayat kata Abu Talib tu Islam. Tapi pendapat tu syaz. Jumhur kata tidak. Sebab dia tak mengucap dua kalimah syahadat. Walaupun dia bercakap tu seakan-akan maknanya mengakui dua kalimah syahadat. Tapi tetaplah tidak dihukum Islam. Abu Lahab. Ramai kaum kerabat Nabi yang tak masuk Islam. Maka Tuhan kata sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad innaka la tahdi man ahbabta. Mu tak dapat menyampaikan orang masuk ke dalam agama Islam, mereka yang kamu kasih. Patu siapa hak boleh? Innallaha yahdi may yasha. Allah saja yang boleh menyampaikan mana-mana orang yang Allah Taala nak masuk ke dalam Islam. Itu dia panggil hidayatul ammah.
Hidayat dengan secara makna umum. Pas duduk dalam Islam dah tak perlu hidayat ke? Perlu ke? Hidayat ni dia panggil hidayatul khassah. Hidayat yang khusus. Apa hidayat yang khusus? Al-muwasilu ilallah, yang menyampaikan seorang itu kepada Allah. Apa? Hatinya dekat dengan Allah. Hatinya takut dengan janji buruk Allah. Hatinya nak kepada apa Tuhan janji baik. Hatinya nak redha Allah, nak kasih pada Allah, cinta Allah. Ya tu. Tu dia panggil hidayat yang khusus. Hidayat yang khusus. Tu. Sebab tu bila kita duduk dalam Islam dah, kena minta lagi hidayat. Minta lagi hidayat dengan Allah Taala. Minta agar pemuda dalam Islam dah. Dah. Minta hidayat yang khusus tadi tu. Apa? Iaitu supaya kita ni semakin dekat dengan akhirat, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan amal ibadat, gapo semua jauh daripada maksiat. Itu dia panggil hidayat yang khusus. Al-muwasilu ilallah. Satu jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mu niat ngaji ilmu agama tu nak dapat hidayat ni. Hidayat yang khusus ni. Al-hidayata akan hidayat. Mencari hidayat dia kata tu. Untuk mencari redha Allah Ta'ala. Dia terjemah lain sikit sini. Dan mencari hidayat. Ada sama sikit. Mencari redha Allah Ta'ala ni makna diganjari pahala oleh Allah Ta'ala lah. Itu makna redha Allah Ta'ala. Sebab redha tu salah satu daripada makna bagi qabul. Apa makna Tuhan terima? Tuhan terima amalan kita makna Tuhan redha. Redha bisyai'i wa isabatu alaihi. Itu dia panggil qabul. Tuhan terima, Tuhan setuju dengan amal kita dan dia balah pahala kerana amal kita. Masuk dah? Berehat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آتي سيدنا مولانا محمدا الوصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته تخلف. Baik. Jadi kalau mu niat hatimu tu dengan belajar ilmu agama tu al-hidayata akan hidayah. Hidayah sini hidayah dengan makna khassah. Tadi dah. Iaitu dengan ilmu ni mu nak dekat diri dengan Allah Taala, mu nak taat perintah Allah Taala, mu nak tinggal maksiat Allah Taala tegah. Tu niat gitu. Itu makna hidayah situ. Bukan mu nak masuk Islam, okey. Jangan pakai makna hidayah ammah tadi, jangan. Pakai makna hidayah khassah. Hidayah khassah mana? Jika mu niat mu tuju hatimu dengan belajar ilmu agama ni al-hidayata akan hidayah. Apa? Hidayatal khassata. Hidayah yang khusus. Apa hidayah yang khusus? Yakni menyampai al-muwasil ila Allah, yang menyampai kamu kepada Allah Taala. Apa makna yang menyampai kamu kepada Allah Taala? Yakni yang menyampai kamu kepada perintah Allah Taala. Lagu mana nak taat Tuhan, lagu mana nak semaya ber, lagu mana nak semaya jemaah, apa rukun semaya, syarat wajib semaya, syarat sah semaya, rukun semaya ada berapa, syarat tiap-tiap rukun, perkara-perkara yang batalkan semaya. Kalau semaya munfarid, kalau semaya jemaah pula, apa syarat qudwah mengikut imam, syarat qudwah imam, syarat mengikut imam ada berapa? Aku nak tahu. Apa hukum muafiq dan masbuk? Jangan duk pakai turuk gitu, jangan. Ini ada banyak di kalangan kita ni. Orang semaya jemaah baguslah dia nak semaya jemaah hati, tapi tak mengaji. Tak mengaji. Dia siapa-siapa tu email nak rokok dah. Tu email walam yakul lahu kufuwan ahad dah. Bermakna dia ni orang masbuk, bukan muafiq. Jadi kalau masbuk, Allahu Akbar kita takbir, mulalah baca hak wajib selalu. Mana? Fatihah, bismillahirrahmanirrahim selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu kalau tu imam rokok, Allahu Akbar rokok. Kita pun Allahu Akbar rokok. Kalau kita mula dengan baca yang wajib. Kalau kita pergi mula dengan baca sunat, tak boleh rokok lagi. Contoh Allahu Akbaru kabira. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillah kita baca. A'udzubillah tu sunat, bukan wajib. Maka ketika Ar-Rahmanir-Rahim tiba-tiba tu imam Allahu Akbar rokok. Kita rokok selalu. Nanti tambah selagi ayat. Sekurang-kurang baca sunat hak kita gelenyah-geletah hidup baca dulu mula-mula tadi. Maliki yaumiddin ke ada ni. Barulah kita rokok. Kalau sempat tumak ninah rokok kita dengan rokok imam, maka dapatlah kita rakaat. Kalau tak sempat, maka tak dapat rakaat. Nak tambah pula rakaat kita tak dapat tadi. Pak tak tahu hukum. Tak tahu. Pakai semaya. Tu imam rokok, hidup baca Fatihah lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Tu imam iktidal sujud, duduk antara dua sujud, barulah waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Sudah beri salam sekali dengan tu imam. Tu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Rasa boleh dia tu 27 pahala tu. 25 pahala rasa boleh tu. Banyaknya pahala saya kat sini. Padahal tak sah. Tak sah. Jangan kata nak pahala. Semaya pun Tuhan tak panggil kita tu semaya. Bimbing takut tu imam tanya. Mana tu? Gi neraka saka tu. Masalahkakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musah. Haji, mana gi pas neraka saka tu? Bukan duk jemaah sekali yang mula di surga. Atau Allah maaflah tu imam we Tuhan tak iktiraf hamba orang semaya. Tuhan kata hamba orang tak semaya. Pasal apa? Pakai semaya tidak dengan
ilmu. Bukan semaya saja dengan ilmu ni. Semualah. Tu contoh saja. Pak kalau kita tegur pula atau pak cik nak tambah suara rakaat lagi tu. Tak sah tadi tu pak cik. Awak Tuhan ke? Noyak sah tak sah maya orang ni. Yang marah pula. Payah. Tak erti nak tergana kita. Memanglah ustaz tok guru ni bukan Tuhan. Tapi nak menyata hukum Tuhan. Sepatut terima kasih. Ya ke? Pak cik tak tahu. Pak cik selama ni buat amal gitu lah. Pasal apa? Pak cik tak tahu. Dah pak cik tak ngaji. Pak cik kalau ada kuliah-kuliah apa, pak cik lepak kedai kopi tunggu isyak bawa pak cik mari. Contoh ni. Tapi tehlah sikit tak ada duk marah kutuk guru dak ni. Je auto pakai jahi basi tu tak apa, jangan jahi murakak sudah. Lepas tu agak-agak lagu mana weh? Siapa kau diri dia dengan Tuhan? Tak siapa tu. Maka sebab tu dengan ilmu agama kita mengaji ni niatnya al-hidayata, akan hidayah. Apa hidayah? Yakni al-muwasil ila Allah, yang menyampaikan dia kepada Allah. Apa menyampaikan dia kepada Allah? Menyampaikan dia kepada suruhan Allah. Macam mana Tuhan suruh buat, dia nak buat seperti mana Tuhan suruh. Gapo hak Tuhan larang dia nak tinggal. Tu. Dalam ibadat kau, dalam munakahat kau, dalam muamalat kau tak kira. Perkara hak zahir ke, syariat hak bahasa zahiriyah ke, atau syariat hak bahasa batiniyah ke, mana? Hak hati pula, ilmu tasawuf. Maka dia mengaji ilmu-ilmu ni tu tujuannya hak tu, al-hidayata. Duna mujarradir riwayati. Tidak semata-mata nak mengajar. Riwayat ni mana nak pandai kecek. Kalau hak dalam terjemah hak dia ni sedap juga dia kata. Bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Pandai bercakap ni maksudnya nak mengajar lah. Ngaji ni sebab apa nak mengajar orang pula? Bukan semata tu. Memanglah antara tanggungjawab orang yang mengaji ni kena mengajar. Nabi suruh, liyuballighu, dalam hadis sebut, pastilah menyampai orang yang mendengar daripada aku ni kepada mereka yang tak sempat berjumpa dengan aku. Kerana banyak benarlah orang yang mendengar, orang yang mendengar itu lebih memahami daripada orang yang menyampai. Tu lebih kurang gitu, hadis cari sendirilah. Tu nak ayat kata kewajipan orang mengaji, bila dia reti, alim, dia kena mengajar. Orang jahil, kewajipannya mengaji. Orang alim, kewajipan dia mengajar. Memang dah. Tapi lah ni terbalik. Orang jahil jadi rasa nak mengajar pula dah. Terbalik tu. Orang jahil nak mengajar, orang alim duduk senyap. Orang alim pula duduk senyap. Tak sekecek berapa, biarlah takut kena marah ke orang. Dia tahu. Dia reti. Dia faham. Dia menutup tapi tak usah mengajar. Ada gitu. Ngaji kat pondok tu lama mana berpuluh-puluh tahun. Hafal jurumiyah, alfiyah, mata benok, mata izi, mata alfiyah. Ngaji kitab tu daripada kulit ke kulit, ngaji kitab tu khatam, ngaji kitab tu khatam. Sudah mengaji, lepas tu tubik pondok duduk kedai pelayan, duduk jaga stesen minyak, bawa lori ke berapa. Tak usah mengajar. Ada jenis gitu. Pelik tu. Tak boleh juga lagu tu. Jadi tempat-tempat hak mengajar, hak sepatut dia kena mengajar, diambil alih orang-orang jahil. Orang-orang hak tak pernah mengaji kitab, tak pernah mengaji madrasah, tak pernah mondok, tak pernah mengaji agama. Tiba-tiba nak jadi ustaz. Tu siaplah. Dallu wa adallu, dia sesat dan dia menyesatkan pula orang ramai habis. Salah siapa tu? Salah orang alim hak tak mengajar tadi. Memanglah tanggungjawab orang alim ni mengajar. Tapi jangan lihat semata-mata nak mengajar. Aku mengaji ni nak mengajar. Nak mengajar saja ya. Sudah mengaji nak mengajar orang lah. Lepas tu diri sendiri beramal ke tak beramal tak usah bercara dak ni. Yang penting mengajar. Sebab apa? Kalau mengajar boleh salah raut dak ni. Boleh salah raut faham tak tu tu. Sebab tu akhirnya bawa kepada hak awal-awal tak dulu. Bawa kepada jam'i hutamid dunya, nak hipung kemauan dunia, harta dunia. Habis. Ketika tu kita tu merosakkan agama sendiri. Sebab tu jangan semata-mata niat nak mengajar. Nak mengajar tu ada, tapi sebagai tanggungjawab orang yang sudah alim. Bila kita mengaji sudah alim, orang minta mengajar, kita wajib kena mengajar.
Lagu tu. Jangan orang tak minta mengajar kita pergi mengajar. Orang tu tak malu dia tu. Nah. Orang tak suruh mengajar kita pergi mengajar tu. Tu tak malu sangat tu. Nah. Tapi apabila orang suruh minta kita mengajar, dah kita pun orang mengaji, alim, maka ketika tu wajib atas kita kena mengajar. Kun aliman. Hendaklah menjadi orang yang alim. Orang alim ni mana orang yang bersifat dengan ilmu, bukan semata-mata mengajar riwayat, mencakap pandai, bukan. Cuba tengok dalam kitab sebut apa. Al-alim man huwa al-alim. Siapakah itu alim? Ai manittasafa bil ilmi. Orang yang bersifat dengan ilmu. Bukan orang yang meriwayatkan ilmu, orang bersifat dengan ilmu dia. Dia dengan ilmu tu sifat dengan zat, tak boleh bercerah tangga. Lagu tu. Nah dah. Itu makna sifat tu. Macam hitam di jubah. Boleh bercerah tak daripada jubah? Tak boleh. Nah. Putih di kepiah. Boleh bercerah daripada piah? Tak boleh. Nah, bila kita pakai piah tu kan, dengan putih-putih dia nya bawa sekali. Tapi putih bukan piah. Kalau tiap-tiap putih piah, habis piah belaka ni hak putih ni. Ni siling-siling kamu ni piah belaka. Bukan. Putih warna, bukan kopiah. Nah, tapi putih ada di kopiah tak boleh bercerah tangga daripada piah. Sebab dia sifat. Tu dia panggil sifat tu ngaji tauhid tu. Nah, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Sifat-sifat ni bukan zat, tapi dia tidak boleh bercerah tanggal daripada zat. Tak boleh bercerah, tak boleh pisah dengan zat. Maka orang alim ni manittasafa bil ilmi. Orang yang bersifat dengan ilmu. Mana ilmu dengan diri dia, sifat dengan zat. Ilmu tu sifat, dia tu zat. Boleh bercerah tak? Tak boleh. Dia duduk pun ilmu dia, berjalan pun ilmu dia, melopak pun ilmu dia, berkecek pun ilmu dia, dia pun ilmu dia, tidur pun ilmu. Apa payah nak cari orang alim? Sebab hak banyaknya bukan alim, riwayat. Nah, sengaja ni kok gagah ayat Quran kan. Wallahu a'lam dekat dia orang kita lebih kurang. Habis kurang yang berangai yang tu ni. Tu banyaknya lagu tu termasuk dengan hamba lah. Nah, bukan orang alim. Hanya orang meriwayat. Mana kita ngaji, tok kita ngajar ni tu pun siapa gitu. Orang alim dia kena beramal dulu. Nah, tu baru alim. Mana kalau orang bersohbah dengan dia tu, bersohbah makna berguru dengan dia, berteman dengan dia tu, kadang-kadang tak perlu balik kita ngaji ni. Di perbuatan dia tu ilmu. Nah, lagu mana sabar? Ni sabar. Tu. Nah, bila dia dimaki, dicaci berapa dia senyum. Bahkan buat makanan hantar pula kepada orang hok buat caci maki dia. Anak murid lagu mana? Ni sabar. Kayak gitu ya. Ni orang alim ni. Ni orang alim. Tak sama kita mengaji dengan orang hok tuan-tuan, puan-puan, sabar itu kekuatan Islam. As-sabru kasibri, sabar itu seperti hempedu. Nah, begini syarah. Nah, dalam Quran Allah Taala firman, ayat Quran pula. Nah, waktu baik. Ya ayuhan nabi yuharridil mu'minina 'alal qital. Hei nabi, kabarkan semangat sahabat-sahabatmu keluar untuk berjihad di jalan Allah. In yakum minkum 20 sabirun. Kalau ada di kalangan mereka orang yang bersifat sabar 20 orang, yaghlibu mi'atain. Pasti boleh mengalahkan tentera kafir musyrik. Nah, 200 orang. Syarah bab sabar. 3 je ayat Quran, hadis, kata-kata ulama berung tubik kat mulut. Boleh. Tak ada masalah. Ambo aja dah ceramah bab sabar 3 je. Tak percaya terah. Tak ada ni. Senang nak ceramah sebab lidah ni tak ada tulis. Nah, apa ilmu kita duk hafal-hafal ke? Ayat tu Quran ni, hadis ni, pergi pelagagi cukup 3 je. Wallahu a'lam. Sudah tu terus kan tengok selipar tak ada. Natang. Sudah. Natang dah weh, tak ada nak sabar dah. Ceramah 3 je bab sabar. Saat tak je nak sabar. Tu tengok Jadi maknanya ustaz bukan orang ahli lagi. Baru orang meriwayat apa ilmu je baru. Tu dah. Itulah gitu. Habis. Bukan semata-mata nak kecek pandai, bukan. Duna mujarrad riwayah. Kalau mu niat lagu tu, fa absyir. Maka happy lah mu. Bersukaria lah mu. Fa absyir. Maka bersukaria lah mu. Dia katakan boleh dalam kitab tu. Maka hendaklah engkau bergembira. Yalah, happy lah maknanya. Maka happy lah mu. Fa innal. Apa kena happy tu? Fa li ta'liliyah dia pakai. Fa innal malaikata, kerana sesungguhnya. Tu betul dah terjemah dia tu betul tu. Kerana
Fa innal malaikata, kerana sesungguhnya para malaikat itu tabsutu laka menebar, mengembang melebarkan atau mengembangkan, melindungkan. Nah, laka akan dikau ajnihataha, akan sayapnya sayap malaikat iza masyaita, apabila engkau berjalan. Jadi mu duduk di bawah payung malaikat rahmat. Tu bawah payung malaikat rahmat. Ni malaikat rahmat. Kalau kira tak ada kira siapa lah, hari-hari kita duduk dengan malaikat. Malaikat raqiat kiraman katibin. Duk catat tulis kebaikan kita, kejahatan kita, dak ada semua malaikat. Tapi malaikat sini makna malaikat rahmat. Malaikat yang menaungi kita dengan rahmat Allah Taala. Dia duk doa pada Allah Taala rahmat. Ya Allah, berilah rahmat si fulan ni. Sebab apa? Sebab dia mengaji ilmu agama mu, kerana nak dekat diri dengan mu, nak hampir pada mu, nak taat perintah mu, nak jauhi diri dia daripada larangan mu, kerana nak ke syurga mu, nak ke pahala mu, takut ke neraka mu. Itu dia panggil hidayah tadi tu. Wahitanal bahri, dan ikan-ikan yang berada pada laut tu tastaghfirulaka. Apa awak mari dengan ikan? Sebab ikan ni banyak. Cuba tengok, ada bunyi berita air laut didapati kering daripada ikan. Selama setahun kita tidak dapat makan ikan selepas pada ni. Ada? Tak mutuh ikan. Tengok National Geography pada dah. Ni. Pelat-pelat ikan. Hok alu, hok kecil, hok besar. Banyak dah ikan? Banyak. Tengok. Lagi pula laut ni lebih luas daripada permukaan bumi. Ya gitu. Ya, permukaan bumi ni sikit ya sebenarnya. Sebab tu dah mau duk kekoh nak luah jajah zaman dulu ke, peras itu peras ini, nak luah jajah. Sebab apa? Sebab permukaan bumi ni sempit. Cuba tahu air laut. Tak apa nak mana apa yang nak duduk di laut dak ni. Jari-jari orang je. Hok buat rumah atas laut. Adalah kaum-kaum bangsa-bangsa suku-suku tertentu hok duduk atas laut. Orang Bajau ke apa dak ni. Sekiranya kita manusia tak saya duduk di laut, nak duduk atas muka bumi. Bumi permukaannya sikit je. Berbanding laut yang lebih luas dan lebih dalam. Berapa kali gunung Everest lagi nak ke dalam laut ni. Lepas tu makhluk ada dalam tu lebih banyak daripada ada atas permukaan. Maka sebab tu ni sebenarnya ambil daripada hadis Nabi ni. Kecil sendirilah hadis dia. Wahitanal bahri, dan ikan-ikan di laut tu tastaghfirulaka, minta ampun kepada Allah untuk engkau. Itulah istighfar, mana minta ampun. Sinta li talabi, mana talabul maghfirah, minta ampun, minta keampunan dengan Allah Taala laka bagi engkau. Bila tuh idza sa'aita, apabila engkau tu berjalan atau engkau berusaha, engkau bergerak pergi mari pergi ke mana, nak berusaha nak pergi mengaji, kau nak pergi mana, maka ketika tu ikan-ikan di laut semua pakat duk minta ampun pada Allah Taala untuk kita. Patut ikan-ikan kenal kau saya ni ustaz. Tak boleh kira ada juga hok mari bengong kita tanya lagu tu dak tu ni. Tu iyo kau ikan-ikan pakat minta ampun Allah Taala untuk dosa saya. Dia kenal di mana saya dak tu ni. Jawabnya Allah yang memerintahkan ikan-ikan atau makhluk-makhluk yang ada di laut untuk minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Gitu Tuhan hak suruh. Hei ikan-ikan di laut, hamba aku tu mengaji kerana aku tu. Mu mintalah keampunan daripada aku untuk dia. Itu lagu tu. Lama kan kita tanya lagu tu pula, bila masa pula ikan kena aku dah tu ni. Yo kau ni. Nabi ni ayat ni sebenarnya adalah hadis ni, bukan YB ni. Wajib kita kena percaya. Itu lagu tu. Habis itu kemudian kita sambung semula pula, walakin yang bagi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, ibu-ibu ayah-ayah, sedikit perkembangan pembinaan Masjid Raudhatun Nahdiyin, masjid pondok kita di Kuang, Jalan Setia 3 tu. Tengah hari tadi hamba ada hantar video-video kacunya. Sebab tak jumpa cari nombor telefon pengerusi kita. Oh, tak jumpa cari tu, hari-hari tak jumpa. Nah, hamba hantar kacu lah, agaknya kacu forward lah nah. Jadi alhamdulillah kemarinnya kita sudah konkret tingkat 2 masjid, lantai 2 masjid. Mana kita buat slab dah lah. Jadi terima kasih banyak-banyak lah yang berwakaf, tak kira lah duduk di mana ke, orang sini ke, orang jemaah mana atau saudara mara dia, sayang sobat dia mari, dia sebar-sebar. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai konkret tingkat 2 masjid. Jadi hari itunya kita rayak kita nak guna tingkat 1 dulu lah ni. Tingkat 2 tu kita tak ada modal lagi. Jadi nak buat siapa siap tingkat 1 tu, maknanya kita nak buat bumbung lah, bumbung tutup orang panggil sementara. Tapi fikir-fikir balik, kita duk bincang balik bila kita tahu kos harga buat bumbung sementara ni telah duit juga. Dekat 20,000 lebih buat bumbung sementara. 20,000 lebih juga, 20,000 lebih juga. Jadi kita fikir tak jadilah nak buat bumbung sementara. Jadi kita nak buat naik selalu konkret tiar tingkat 2. Lepas tu slab pula sekali lagi untuk bumbung sungguh. Bumbung hak nanti tinggal kosong bulat. Tapi kubah lah, kosong bulat kubah. Jadi konkret lah ni naik harga tu. Naik harga. Naik harga. Jadi tak boleh pakai harga hak dulu lah. Jadi kita nak lebih kurang lagi untuk naik tiar, lepas tu konkret slab pula bumbung tu lebih kurang dalam 45,000 gitu kot. Lebih kurang tu sebab hari tu kira dalam 35,000 dah. Sebab naik dah harga konkret ni. Kemarin pun kita mula-mula beli konkret 10,000 lebih. Tak cukup. Tambah pula. Jadi kena bayar pula hari ni 3,000 lebih. Jadi 13,000 lebih juga jadi. Sama dengan konkret lata juga. Aduh, jadi konkret naik dah harga dia nya. Jadi lebih kurang tu kok dalam 45,000. Kalau kita boleh dapat 45,000 untuk kita penaik tiar-tiar konkret masjid tingkat 2, lepas tu kita buat slab pula untuk bumbung, tinggal lubang tengah untuk kubah. InsyaAllah bulan 2 ni tukar buat kubah, mari pasal kubah. Jadi kubah tu alhamdulillah lah hamba tahan sikit sebab boleh bayar slow-slow ansur. Kalau kira tak ada duit juga 85,000 juga kubah saja tu, tapi tak apalah 500,000, setengah juta ada lagi hak berat ni, setengah juta kubah saja. Dia 85,000 lebih kurang orang panggil kubah untuk masjid. Kubah kita waktu kubah Masjid Nabawi, kubah Raudhah Nabi SAW Wanija tu kan. Kita buat kubah tu. Jadi kubah tu boleh bayar slow-slow, mana tak ada hal lah. Jadi apabila kita boleh buat konkret dia, slab untuk bumbung, jadi bumbung tetap dah. Lepas tu mari pasal kubah jadi bumbung tetap. Jadi tingkat 2 tu kita kosong dulu sebab kita tak ada duit lagi. Slow-slow ada duit beli bata, ikat, ada duit beli belah ke apa, slow-slow lah tu tingkat 2. Jadi awak fikirnya molek buat lagu tu. Daripada buat bumbung sementara telekoh, lepas tu ada duit cabut buka border gitu ya. Habis duit orang pula. Jadi minta sebar-sebar lagi. Mudah-mudahan ada 45,000 insya-Allah. Kita terus tak berhenti dah projek untuk buat masjid pondok ni biar siap. Dan bulan 2 ni boleh pasal kubah.
akhir bila dua pelajar-pelajar kita boleh masuk duduk dia tu. Boleh guna untuk semaya, untuk mengaji, untuk apa semua sekali lah ibadat-ibadat dalam masjid tu insya-Allah. Jadi itu saja sebagai perkembangan video-video insya-Allah hamba atalah ke acu ke pengurusi yang mana atas tu jom pok cari nombor telefon. Sudah kata. Hilang pas mana pengurusi dilik kan hamba dilik hamba pun tak tahu. Itu saja wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.